Di Malaysia. Dan sekarang kita nak sambung lagi topik kita pada hari ini. Ini adalah berkaitan dengan situasi politik yang berlaku di negeri Sabah. Apa yang berlaku adalah penarikan sokongan kepercayaan terhadap Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur oleh sebahagian adun UMNO. Jadi keadaan semasa lanskap politik negara lebih rumit rumit kerana tiada mana-mana gabungan memiliki majoriti mudah. Kemungkinan perkara yang sama berlaku di negeri lain. Kita tidak tahu apakah situasi yang akan berlaku. Jadi rentetan daripada situasi yang berlaku ini, kita nak dapatkan pandangan daripada Encik Mujibu bin Abdul Muiz, iaitu pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Encik Mujibu. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, mungkin untuk kita memulakan perbincangan pada hari ini, sedikit pandangan anda berkenaan dengan situasi politik yang berlaku di negeri Sabah dalam masa 2-3 minggu ini. Ya, ini sangat menarik diperhatikan Ridwan, ya. Seolah-olah seperti mana yang kita pernah saksikan, macam deja vu lah di Sabah ini kan. 2018 ketika itu Dewan Undangan Negeri Sabah juga terjejas selepas apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Kemudian 2020 ya, berlaku gugatan juga selepas kerajaan persekutuan mengalami perubahan ya, dan membawa kepada pilihan raya negeri 2020. Dan pada ketika ini juga selepas pilihan raya umum ke-15 yang juga menyaksikan kerajaan persekutuan bertukar daripada pakatan yang sebelumnya kepada pakatan baru membentuk sebuah kerajaan persekutuan, maka timbul juga isu-isu yang berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap kerajaan sedia ada, maka berlaku gugatan yang akhirnya membawa pada apa yang berlaku pada ini. Jadi kalau kita boleh simpulkan apa yang berlaku dalam konteks politik Sabah ini jelas menyaksikan satu perkara yang begitu sinonim dengan politik di negeri itu, bagaimana kekuatan politik elit dan keanjalan penguasaan oligarki dalam jajaran kuasa politik di Sabah itu jelas begitu kuat. Dan dalam konteks politik kenegerian ini, itu adalah satu kekuatan yang unik bagi politik Sabah, yang pada satu ketiga dia boleh membawa kepada kestabilan politik di negeri itu. Tetapi selepas perubahan landscape politik yang besar, jelas menyaksikan ini juga sudah menjadi satu semacam gugatan kepada kestabilan politik negeri itu, di mana kekuatan elit politik dan juga keanjalan politik oligarki di negeri itu membawa kepada dinamika politik Sabah yang begitu unik dan sentiasa berubah-ubah dalam konteks politik negara. Saya tertarik dengan situasi yang berlaku ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum daripada undang-undang lompat parti berlaku adalah ahli parlimen lompat parti. Sekarang tak boleh lompat parti, tetapi apa yang berlaku adalah penarikan gabungan itu sendiri. Satu parti melompat kepada gabungan lain. Jadi dalam situasi yang berlaku, seolah-olah apa saja yang kita lakukan untuk kita memastikan keadaan politik stabil itu, dalam erti kata masih lagi tidak berjaya untuk menstabilkan keadaan politik. Apa pandangan anda berkenaan dengan perkara ini? Ini berlaku disebabkan politik angka, ya, mana-mana dalam konteks demokrasi politik yang menekankan majoriti, maka siapa juga pihak yang memperoleh angka itu sudah tentu mampu untuk menimbulkan impak dalam dinamika politik suatu negeri. Dalam konteks ini dia lebih unik memandangkan yang menarik sokongan itu bukanlah parti-parti yang berada di luar daripada kerajaan, tapi parti dalam kerajaan sendiri. Sehingga kan dalam konteks politik Sabah pada ketika ini, ketidakstabilan itu muncul daripada parti yang membentuk pakatan. Orang yang sama ketika satu masa dulu yang menggugat kestabilan politik Sabah dengan berpakat dan akhirnya merampas kedudukan kerusi itu dan membentuk kerajaan. Dan ketika ini mereka juga lah orang yang bergabung itu berpecah disebabkan adanya krisis-krisis tertentu dalam mereka dan pergeseran nama-nama besar elit politik dalam pakatan itu. Dan lebih unik, ini bukan saja menjadikan pakatan itu berpecah, tetapi parti yang memulakan gugatan tersebut juga berpecah dua. Ada yang menjadi unik kerana ada sebahagian mereka menjadi kerajaan, ada juga sebahagian mereka yang akan duduk di kerusi pembangkang. Persoalan tentang kestabilan seperti mana yang Ridwan katakan tadi ini barangkali hanya
boleh diselesaikan dengan cara yang paling senang, iaitu memulangkan semula kuasa-kuasa mandat itu kepada rakyat menerusi pilihan raya, di mana pada ketika ini saya tidak melihat ia sebagai satu yang penting ataupun perlu, memandangkan pilihan raya umum ke-15 baru saja berakhir. Tapi ia boleh dilakukan dengan mengambil kira apa yang telah berlaku di Perak, iaitu semua 73 ahli dewan yang dipilih campur 6 ahli undangan negeri yang dilantik, 79 semua di Dewan Negeri Sabah itu melakukan undi percaya ataupun tidak percaya kepada Ketua Menteri itu, memandangkan kalau ini berlaku, inilah cara paling sesuai untuk menyelesaikan once for all, di mana ia mengikut lunas undang-undang dan semua dakwan-dakwan pihak yang memiliki kerusi majoriti yang cukup di pihak kerajaan, begitu juga dengan Pakatan Pembangkang mengatakan mereka juga boleh memiliki angka jumlah itu bagi membentuk kerajaan, boleh dibuktikan secara tuntas di dalam Dewan itu dan ini dianggap sebagai sah dan berperlembagaan. Dan juga dalam situasi yang berlaku ini, yang menarik perhatian kita adalah bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga sedang berusaha untuk mencari penyelesaian terbaik dengan cara memberi nasihat kepada saf kepimpinan di negeri Sabah untuk menyelesaikan isu ini. Apa pandangan anda berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita dalam situasi yang berlaku pada hari ini dengan cara memberi nasihat kepada situasi yang berlaku di Sabah ini? Ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarah selepas 2018 ketika ada gugatan jajaran kuasa di peringkat-peringkat negeri, Perdana Menteri dah terpaksa turun untuk menyelesaikan. Sebab sebelum ini kita tengok di Melaka, di Johor, di Sabah juga sendiri, di Kedah, di Perak, penyelesaian itu tidak melibatkan sebarang campur tangan di peringkat. Kalaupun campur tangan itu mungkin kita kata secara langsung, tapi mungkin ada secara tidak langsung, tapi secara langsung ataupun secara rasmi tidak terlibat, dan dia tidak diselesaikan sebegitu. Tapi dalam konteks ini dia berubah kerana parti-parti yang terlibat di Sabah itu membentuk kerajaan di peringkat pusat berdasarkan persefahaman dan kerjasama secara strategik atas sifat dan keperluan perlu kerajaan persekutuan dibentuk. Jadi kalau dilihat penyelesaian menerusi Perdana Menteri ini perlu dilakukan. Mengapa? Kerana mereka adalah sebahagian daripada kerajaan, walaupun dalam satu ketika di peringkat Sabah ini Perdana Menteri itu ataupun gabungan yang parti yang melibatkan Perdana Menteri itu hanya ada 7 kerusi saja di Sabah, walaupun nampak kecil tetapi masih lagi signifikan dalam menentukan siapa yang ada majoriti itu di dalam konteks keperluan untuk memenuhi politik angka itu. Dan paling menarik adalah bagaimana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO juga menyelesaikan masalah ini, beranggapan bahawa ia dicetuskan oleh pimpinan UMNO sebagai sebuah koalisi dalam pakatan yang membentuk kerajaan, maka ia perlu diselesaikan. Memandangkan dalam kemelut ini juga, saya rasa bukan sekadar kerajaan negeri Sabah juga yang mengalami gugatan tersebut, tapi juga gangguan ini melibatkan UMNO dalam konteks ketika mana mereka sedang menuju Perhimpunan Agu UMNO dan bakal mengadakan pemilihan parti. Jadi dinamika ini juga perlu diselesaikan, memandangkan kalau masalah ini tidak diselesaikan, kita risau gangguan dan kacau dalam UMNO selepas apa yang berlaku di Sabah ketika ini boleh dibawa ke peringkat persekutuan kerana Sabah memberikan kerusi yang signifikan dalam 30 kerusi UMNO Barisan Nasional di peringkat parlimen, dan kalau ini berlaku ada membawa krisis. Dia juga boleh membawa gugatan kepada majoriti yang berada di peringkat pusat. Jadi Perdana Menteri, Presiden UMNO turun ke Sabah untuk menyelesaikan ini bukan sekadar secara langsung untuk memberi penyelesaian kepada politik di Sabah, tapi juga secara tidak langsung cuba untuk mempertahankan keutuhan kerajaan persekutuan itu di peringkat federal. Jadi apa yang berlaku di Sabah ini mencerminkan kerajaan negeri yang tidak mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan boleh berlakunya krisis sebegini. Jadi apakah jangkaan anda selaku penganalisis politik untuk melihat negeri-negeri lain yang terbentuk dengan kerajaannya terbentuk dengan majoriti yang bercampur ini, ada kebarangkaliannya untuk terjadinya krisis-krisis sebegini seperti di Pahang, kerajaan Pahang terbaru? Ya, saya setuju. Kerana jelas dalam hal ini ia memerlukan satu kerjasama politik yang adanya gentleman agreement dan juga understanding, di mana
kalau dalam kerangka ini penyelesaian secara tuntasnya adalah memerlukan satu mekanisme perundangan bagi memastikan seperti mana Akta Lompat Parti, bagi memastikan hal-hal sedemikian tidak berlaku. Cuma mungkin dalam konteks di Pahang dan juga mungkin kita boleh sebut di Perak, memandangkan kerjasama yang serupa itu berlaku di peringkat persekutuan. Jadi mana-mana yang menggugat sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan barangkali boleh mencetuskan gelombang kepada ketidakstabilan politik di peringkat kedua ini, memandangkan ini adalah contoh kerajaan negeri yang dibentuk berdasarkan persetujuan dan juga kerjasama selepas pilihan raya di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Pahang, di Perak dan juga sudah tentu di peringkat persekutuan. Jadi bagaimana untuk mengekalkan ini? Satu, dia memerlukan satu iltizam politik yang membolehkan mereka ini bekerjasama atas dua perkara. Satu, mahu move on dan melihat bahawa kita perlu bekerja dan memastikan politik itu stabil bagi membolehkan kestabilan politik itu melimpah kepada kestabilan perkara-perkara lain, terutamanya dalam konteks ekonomi dan sosial. Dan kedua yang paling penting adalah politik berlebihan akan membawa kepada masalah dan kerugian kepada semua pihak. Ini yang perlu dilihat dan perlu dipelajari, bukan saja selepas apa yang berlaku dalam konteks Johor, Melaka, Perak, Kedah, Sabah sebelum PRU 15, tapi juga pada konteks Sabah ketika ini, ya, lihat bagaimana Datuk Seri Mukhtar Radin selepas melakukan tindakan untuk menarik sokongan, akhirnya kerugian berada di pihak beliau, dan sudah tentu dalam hal ini juga yang rugi adalah UMNO Sabah itu sendiri. Terpecah dua ketika mana dalam keadaan UMNO memerlukan kekuatan seluruh pihak untuk mendukung dan menguatkan kembali UMNO, bukan saja untuk diterima dalam konteks politik Sabah, tapi juga perlu diterima dalam konteks persekutuan dan juga membina persepsi yang baik di peringkat umum, dikala mereka juga harus melakukan suai kenal yang lebih giat dalam konteks mereka sekarang sedang bekerjasama dengan parti-parti lain di peringkat persekutuan, terutamanya bersama dengan Pakatan Harapan, DAP, Amanah dan juga PKR. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Merayu ITM, kerana sudi bersama dengan kita untuk memberikan buah fikir berkenaan dengan dinamik politik di negeri Sabah. Terima kasih banyak-banyak Encik Mujibu. Sama-sama Ridwan, terima kasih. Okey, dan sekarang kita akan ke Mat Malaysia.